Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid yang berbahagia, tuan nazir, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama terlebih dahulu kita memanjatkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan ya dalam pengajian kita. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat insya-Allah dalam pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah untuk malam ini seperti biasa kita masih menggunakan kitab Mughni Al-Muhtaj, yakni kitab yang kita akan baca untuk kita mengetahui ya tata cara solat yang kita lakukan, apakah menepati sunnah ya yang telah disyariatkan oleh Allah Taala ya, kemudian telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpandukan hadis Nabi sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Dan hadis ini juga telah diceritakan oleh para sahabat ya, daripada sahabat, kemudian diceritakan oleh tabi'in hinggalah kepada ulama mujtahid, ya ini bagi kita khususnya bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah untuk malam ni sambungan daripada pengajian kita yang lalu, yang mana insya-Allah kita masih lagi membicarakan rukun yang ke 5 ya. Rukun yang kelima, ya ini rukuk. Baik, kita dah sama-sama baca bila kita melakukan rukun yang kelima, yakni rukuk dalam solat, apa yang wajib, dan juga kita juga baca apa yang sunat. Jadi malam ni sambungan ya daripada apa yang sunat, daripada apa yang kita insya-Allah baca dalam kitab kita ini. Baik. Apa yang sunat ya, ketika kita melakukan rukuk setelah semua anggota kita ataupun anggota rukuk itu telah sempurna, maka disebut dalam kitab kita maka sunat kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, sunat membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baik, waktu bila kita disunatkan membaca tasbih ini, baik, apa yang disebut?
kalimah tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdih ini sunat ya, ataupun disebut di dalam solat ketika kita sedang tenang di dalam rukuk, bukan ketika sedang perpindahan berdiri ke rukuk. Ya, maknanya baca tu ketika kita dalam keadaan tenang, setelah semua anggota rukuk kita tadi sempurna, ya, kemudian barulah kita membaca tasbih ini, bukan ketika perpindahan berdiri ke rukuk, dan bukan juga ketika sedang perpindahan daripada rukuk untuk berdiri iktidal, ya, bukan waktu itu. Jadi kalimah tasbih ini dimulakan dan diakhiri bacaannya dengan sempurna ketika kita sedang rukuk dengan sempurna. Itu dia. Ya. Dia dibaca ketika kita sedang tenang dalam keadaan sempurna rukuk kita, ya, sehingga selesai. Ya, ini rukuk yang kita lakukan. Setelah itu barulah kita terus kepada rukun yang seterusnya, iaitu i'tidal. Baik. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kesalahan yang mungkin berlaku, ya, kesalahan yang kita mungkin tidak sedar apabila kita membaca dalam keadaan tidak tenang. Sebegini contohlah, ya. Ketika mana kita setelah kita membaca Fatihah, ya, kemudian kita baca surah, kemudian kita turun untuk rukuk. Jadi kita pun melafazkan takbir Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, bar je terus subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Allahu Akbar, bar tu dalam keadaan anggota rukuk kita belum sempurna. Maknanya tapak tangan kita pun masih lagi belum sempurna kedudukannya di kepala lutut kita, jari kita pun masih belum sempurna. Ya, kita letakkan ke semua jari-jari kita, menghalakan ke bawah, ya, begini. Jadi dalam keadaan itu kita terus baca. Dan begitu juga ketika kita rukuk untuk i'tidal, ya, sebegini. Biasanya kita bila baca cepat, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Maknanya dia terus sami Allah. Ya. Jadi bermakna di situ dalam keadaan kita membaca tasbih tidak dalam keadaan tidak tenang. Ya. Jadi yang tenang, yang sempurnanya bagaimana? Kita cari yang sempurna. Ya. Yang sempurna ialah setelah kita berdiri, habis baca Fatihah atau surah, kita rukuk, Allahu Akbar. Bar aja tenang sekejap. Tenang sekejap. Sekadar tamuk ninah, sekadar subhanallah. Bagi tenang. Kemudian Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Azim wa bihamdih. Maknanya dalam keadaan tenang, kemudian baru sami Allahu liman hamidah. Jadi itu yang dimaksudkan ya, seperti mana yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab, ya, yang kita baca ni. Okey, baik. Dan juga sunat ketika kita membaca tasbih ini dengan kita menjaga kesempurnaan sebutan setiap huruf dan tanda bacaan. Ya. Sunat kita membaca ni dengan menjaga kesempurnaan setiap sifat huruf dan juga tanda bacaan. Baik. Kalau kita melihat dalam bacaan tasbih ini ada berapa kalimah? Pertama subhana, yang kedua rabbi asal, kemudian al-azimi wa bihamdih. Begitu. Baik. Jadi apa yang perlu ketika kita membaca dalam keadaan minda kita sedar. Minda maknanya akal kita sedar apa yang kita baca, huruf yang kita baca tu apa hurufnya. Ya, dan tanda bacanya itu apa tandanya, sama ada panjang atau pendek, ada sabdu atau tidak. Bermakna ketika kita membaca mesti minda kita sedar huruf dan tanda baca.
Baik. Antara kesalahan kita sebut yang salah dulu ya. Bila kita membaca dengan minda yang tidak sedar, seperti kita mempercepatkan bacaan tasbih. Seperti kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Begitu. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, di mana kesalahan? Kesalahan itu kita tidak akan nampak jika kita tidak melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu bermakna kita kena ulang kaji. Lihat maknanya lihat itu bukan waktu salat. Maknanya dalam keadaan sebelum salat kita lihat. Bila kita melihat dengan ilmu, kita akan dapati bacaan yang kita baca tadi banyak kesalahan-kesalahan. Antaranya kesalahan hurufnya yang berubah, tanda bacaannya yang tidak betul, ya, dan malah ada juga huruf mad yang kita baca dalam keadaan kita tidak memanjangkan bacaan yang sepatutnya dibaca dengan panjang, sekurang-kurang kadarnya 2 harakat. Sebagai contoh pada kalimah yang pertama, subhana. Subhana. Antara kesalahan yang kita dapati, dia membaca subhana. Ha, dia menggunakan ha simpul. Ha. Dia ha di tengah kerongkong, ha pedas. Sub ada qalqalahnya. Ha pedas. Kemudian selepas ha ada huruf alif. Alif disebut mad lah ya. Jadi bacanya subha, 2 harakat. Subhana. Tapi kalau kita baca laju, kita buang mad tu. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana. Nampak tak? Hana terus. Jadi bacaan itu tak sempurna. Nampak, itu kesalahan yang berlaku. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua pada kalimah rabbia. Di mana kesalahan ini apabila kita baca cepat. Bila kita baca laju, kita baca dalam keadaan kita buang tanda sabdu pada ba. Sepatutnya subhana rabbia. Rob maknanya ro bertemu dengan ba tu ada sabdu, ditekankan sedikit. Subhana rabb, begitu. Ya, subhana rabbia. Kesalahan bila baca laju dia tak jadi rob, dia baca subhana rabbia. Rabbia jadinya. Rabbia. Ini kesalahan. Bila kita baca cepat dalam keadaan kita tak sedar. Subhana rabbia, dia baca rabbia. Benar tak tapi kalau kita minda sedar, kalau kita baca dengan tartil, insya-Allah dia akan menjadi bacaan yang sempurna. Subhana rabbia. Tekankan rabbia. Ya. Baik. Kemudian kesalahan yang ketiga pada bunyi B tu. Bunyi B. Di mana kesalahan dia baca subhana rabbia, B, dia baca bia, dia baca B. Sepatutnya subhana rabbi, bukan B. Ramai orang baca subhana rabbia, B, dia baca B. Kita kadang tak tahu bila kita baca cepat dia akan baca subhana rabbia, B ya, jadi B ya. Dia ba berbaris di bawah bunyinya B bukan B. Ya, ini kesalahan. Baik. Kesalahan yang seterusnya, ketika kita membaca kalimah rabbia ini, kita tidak sempurnakan bunyi izhar qamari. Ya. Pada huruf pada kalimah al-azimi ada alif lam di situ, kemudian ada tanda sukun. Disebut alif lam qamariyah, izhar qamari. Kena diizharkan dengan membaca subhana rabbiyal. Nampak? Kesalahan yang kita dapati dia baca subhana rabbia, ya aja. Subhana rabbia azimi wa bihamdi, subhana rabbia azimi wa bihamdi. Saya sebut ni bukan apa, memang ini yang kita dapati bila kita buat kursus tahsin solat, peringkat sekolah, peringkat menengah, peringkat U ya, bila kita buat program-program, kita buat tahsin solat, bacaan dalam solat. Bila kita buat talaki musafah bacaan dalam solat, kesalahan yang kita jumpa beginilah.
Sebab tu bila saya diminta menjadi panel penemu duga untuk melantik guru-guru kafar, bila kita minta dia baca, cuba baca tasbih, dia baca subhana rabbiyal azim, dia semua. Kita dah dari situ dah kita nampak salah dah. Ya. Jadi ini antara kesalahan-kesalahan yang kita dapati. Baik. Jadi yang sepatutnya subhana rabbiyal, yal tu. Kenapa baca yal? Kerana lam di situ, alif lam ya, lam di situ mati, maka bila kita baca wasal kena disambungkan bunyi rabbiyal. Dia kena sambung. Tak boleh subhana rabbiya, ya tak boleh. Tak betul bacaan. Ini kesalahan. Kemudian kesalahan yang seterusnya, kita sebut yang salah dulu. Bila sebut yang salah, nanti kita akan, minda kita akan terfikirlah, aku baca macam itulah, aku baca salah, jadi kita akan perbaiki bacaan. Ya. Di mana kesalahan ialah pada kalimah al-azimi, ialah pada huruf ain di situ. Ramai juga kita dapati di kalangan masyarakat kita, bila kita minta baca rabbiyal ain, dia bertukar menjadi huruf hamzah. Dia bertukar menjadi huruf hamzah. Dia baca subhana rabbiyal azimi. Dia baca a. Bukan ain. Sepatutnya ain. Dia bunyi a. Nampak tak? Bila kita baca a, memang salah lah. Sebab a itu bukan hurufnya. Hurufnya ain. Kerana apa? Hamzah berada di pangkal kerongkong. Sebab ain ni memang agak susah juga nak sebut. Sebab ain ni dia berada di tengah kerongkong. Sebab ain ni antara kesalahan yang banyak juga kita dapati bila kita sebut, sama ada dia bertukar kepada hamzah atau bila kita sebut dia naik ke hidung. Subhana rabbiyal dia baca azimi, dia baca ke hidung. Dia banyak bunyi ke hidung. Ya, jadi ain ni dibunyi bukan di hidung, di tengah kerongkong, di tengah halkum ni. Dia tekankan sedikit. Dia ada sifat namanya ismat, berat sikit sebutan. Subhana rabbiyal dia tekan di sini. Kita rasa di sini. Jadi kalau tak ada guru yang kita kena ada, maknanya bertalaki dengan guru, bacaan-bacaan solat ni kena ada yang guru yang membimbing. Kalau tak, kita rasa betul dah bacaan, tapi bila kita bertalaki dengan guru, Allahu Akbar, lupanya aku baca selama ni tak betul ketika membaca tasbih ketika rokok. Ini kesalahan. Jadi subhana rabbiyal sepatutnya subhana rabbiyal tekankan ain. Kemudian kesalahan juga yang kita jumpa pada huruf dha ni pun antara huruf yang agak susah nak disebut jika kita tidak ada guru yang membimbing. Betul ya? Huruf dha ini. Kerana huruf dha ini dia berada di hujung lidah. Ini lidah kita dekat hujung. Bila kita sebut, dia berada di bawah gigi kacip. Dia huruf dha, huruf za, huruf tha. 3 huruf. Ini makhrajnya sama. Cuma sifat dia berbeza. Sebab dha ni ada satu sifat namanya idbaq. Idbaq ni bila kita sebut, lidah kita semua dia macam menggulung ke atas. Subhana rabbiyal azim. Dia macam naik semua. Dia macam penuh mulut kita tu. Memang susah. Jadi kesalahan yang banyak kita jumpa cuma dia membaca, dia tukar huruf dha kepada huruf zai. Huruf zai itu huruf macam ra, dia titik, dipanggil zai. Subhana rabbiyal azimi, dia baca azi. Ya memang salah lah. Jadi bila kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, salah. Jadi yang sepatutnya huruf dha subhana rabbiyal azimi. Memang susah nak sebut tu ya. Tapi kita kena usaha tak boleh jugalah ustaz, maka dimaafkan. Yang penting belajar. Jangan tahu dah salah kita tak nak belajar. Dia bukan soal isu bila kita baca tak boleh ya, alasan lidah dah keras susah, itu bukan alasan kita. Agak-agak kalau kita mati kat kubur, malaikat tanya boleh jawab macam tu? Aku dah tua lah, lidah dah keras, tak belajar, tak nak belajar. Tak boleh. Yang penting kita kena usaha belajar. Soal tak mampu, memang dah tak boleh. Lidahnya bila sebut dha jadi zai juga. Maka waktu itu, ya kita dimaafkanlah sebab kita dah belajar. Jadi perlu kepada ilmu. Baik. Kemudian antara juga kesalahan, di mana kalimah al-azim ini,
Dia buang huruf, dia membuang tanda bacaan, tanda panjang pada huruf mat, pada ya. Seperti dia membaca subhana rabbiyal azimi, 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 terus azimi. Sepatutnya kita baca subhana rabbiyal azimi, azimi. Panjang sedikit, 2 harakat. Azimi. Begitu. Ya? Bukan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini kesalahan. Kemudian pada kalimah wa bihamdi. Di mana kesalahan? Kesalahan yang kita jumpa, dia membaca wa. Dia baca wa. Wa bihamdi, wa bihamdi, wa. Waw di atas bunyinya wa, bukan wo. Kan? Kadang kita tak perasan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wo. Bukan wo. Ingat, kaedahnya mudah aja. Setiap huruf yang berbaris di atas sifatnya infitah. Buka aja mulut, bibir. Disenyum. Wa, bukan wo. Bukan wo. Wo bukan. Ya. Kemudian, di mana lagi kesalahan? B. B pun banyak salah. Dia baca wabe, dia baca B. Jadi B juga. Wabe hamdih, wabe, bukan B. Dia kalau baca B, dia dah jadi seperti imalah. Baca imalah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Re, B. Sama lah tu. Ini bukan imalah. Jadi subhana rabbiyal azimi wa B. B ke bawah. Sebab tu kalau huruf yang berbaris di bawah, namanya ialah istifal. Maknanya merendahkan bibir. B. Bibir ni, bibir bawah ni kita rendah ke bawah. Wabi. Jangan wabe. Kalau B dia jadi sengit. Ya. Okey. Selepas huruf ba, huruf apa? Huruf ha. Ha pedas. Ya. Yang ni banyak tertukar menjadi huruf ha. Wabihamdi. Wabiham. Dia wabiham. Ha pedas. Ya, jadi wabiham. Ya. Okey, kemudian selepas huruf ha, huruf mim mati wabihamdi. Mim ni dia ada sifat namanya tawassut. Dia tawassut ni dia sedikit mengalir. Wabihamdi, bukan wabihamdi. Kalau hamdi dia jadi namanya syiddah. Sifatnya tak sempurnalah. Jadi makna nak dapatkan kesempurnaan itu membaca dengan menyempurnakan sifat huruf. Jadi mim dia ada sifat namanya tawassut. Tawassut ni antara syiddah dan rakhawah. Sifat berlawanan. Dia setiap huruf tu dia ada sifat syiddah tertahan. Lawannya rakhawah mengalir. Bila kita sebut huruf itu mengalir seperti huruf ha. Ya, contoh ihdina dia mengalir, ya. Kalau ain dia ada tawassut, sebab tu bila kita baca Fatihah kadang-kadang ya, iyyaka na'budu dia sedikit. Jangan iyyaka na'budu. Kalau nak kita tekan, kita break, kita tahan nak tu, itu namanya syiddah. Jadi huruf mim dia ada sifat tawassut. Jadi yang sempurna wabihamdi. Sedikit, mengalir sedikit. Ya, okey. Selepas huruf mim, huruf apa? Huruf dal. Huruf dal ni pun Melayu kita sebut deh. Dia letak hujung lidah dekat lelangit. Dia dekat hujung lidah dekat gusi. Di. Dia berbaris di bawah. Baik. Ramai juga kita jumpa dia baca wa bihamdi je. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di je. Sedangkan hurufnya di situ ada huruf ha di akhirnya. Jadi kita bila membaca dengan mewakafkan kalimat itu, kena ha itu kena jelas. Wa bihamdi. Ya, ke bawah. Jangan takkan, bukan ke bawah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tak betul. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ke bawah. Ke bawah. Jadi itu bacaan yang sempurna. Okey, baik. Jadi sekali lagi, baik, jadi baca yang sempurna, baca yang bagaimana, maka disebut bertasbihlah secara tartil. Disebut bertasbihlah secara tartil dengan menyempurnakan sebutan semua huruf.
dan semua tanda bacaan. Imam sangat dituntut melafazkan tasbih dengan tartil supaya makmum yang mengikutnya dapat menyempurnakan bacaan tasbih bersama imam dalam keadaan rukuk. Itu dia. Jadi imam sunat, makna imam sangat dituntut membaca dengan tartil. Kalau imam membaca dengan tartil, insya-Allah makmum disempat membaca tasbih dengan sempurna. Contoh ya, bila imam rukuk, Allahu Akbar. Tenang ya sekejap. Kemudian Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tenang sekejap. Nak kerja apa? Kita solat ni tenang. Ya, jadi bila kita Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ambil nafas sikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita baca macam ni, baca macam ni. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Agak-agak makmum sempat dah baca. Paling-paling subhana rabbiyal azimi je. Subhana je. Imam dah sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum memang tak sempat. Bila makmum tak sempat, apa yang berlaku? Makmum ni biasanya banyak bercakap di belakang. Nanti habis kuliah ke, habis mengaji ke, habis sembahyang, dia berceritalah kat luar. Kalau dia imam, confirm saya tak dapat baca tasbih. Sampai dia cok macam tu lah. Tapi bukan imam kat sini lah. Dia kata, kalau dia ni imam, saya baru subhana je, dia dah sami Allahu liman hamidah. Allah, tak sempat dah saya. Tapi kalau dia tu imam, sempat saya. Sampai kadang-kadang dalam minda kita dah set dah. Kalau dia imam ni mesti dia baca cepat. Ini yang berlaku. Nampak? Jadi sunat dalam hal keadaan yang sedemikian, kita menjaga kesempurnaan. Walau bagaimanapun, jikalah sekira kita baca salahlah misalnya, apakah solat kita batal? Maka jawapannya tidak. Kerana bacaan dalam rukuk itu hukumnya sunat. Dia bukan rukun. Dia bukan rukun qauli. Tetapi perlu kita kena tahu, perlu kita kena sedar, walaupun dia bukan rukun, mestilah kita menjaga kesempurnaan sebutan huruf dan tanda baca, kerana ia melibatkan maksud pada bacaan. Itu dia melibatkan makna, dan juga melibatkan kesempurnaan solat kita. Okey, baik. Kemudian apa lagi disunatkan? Tidak cukup dengan hanya kita membaca, tetapi juga sunat kita memahami makna lafaz tasbih. Itu dia. Sunat memahami makna lafaz tasbih yang kita baca dengan akal kita. Dengan akal. Maknanya kita tahu apa makna tu. Bila kita baca Subhana, Maha Suci, Rabbi, Tuhanku, Al-Azimi, yang Maha Agung, wa bihamdih, dan segala puji baginya. Itu maksud dia. Jadi ketika kita rokok itu kita baca Subhana, Maha Suci, Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Tuhanku yang Maha Agung dan segala puji itu baginya. Jadi bila kita baca, hati kita faham apa yang kita baca. Dan inilah yang boleh membantu khusyuk kita dalam solat. Apakah cukup hanya kita memahami dengan makna? Tetapi juga sunnahnya kita menghayati bacaan tasbih itu. Jadi macam mana kita nak menghayati? Maka perlunya juga kita tadabbur. Tadabbur. Tadabbur tu dengan ilmu. Baik. Saya bacakan sedikit. Ketika kita rokok itu, apa yang perlu kita masukkan dalam hati kita untuk kita mentadabbur bacaan tasbih ketika kita rokok. Okey, baik. Apa yang disebutkan oleh tuan kita sini ya. Kemudian dikata apa? Kalimah tasbih ini dimulakan dan diakhiri bacaannya dengan sempurna ketika kita sedang rokok dengan sempurna. Sambil kita menundukkan badan dan kepala kepada Allah yang Maha Agung. Dalam keadaan ketika kita menundukkan kepala kita, rokok tu kan kita tunduk kepala kita, dalam keadaan apa yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, dalam
keadaan kita kena ada perasaan hina dalam diri kita dan juga perasaan serba kekurangan. Kita ni manusia, kita ni hamba Allah yang hina, kita ni serba kekurangan. Serta dalam keadaan kita menyadari betapa agungnya Allah Ta'ala dengan segala penciptaannya di alam ini. Kita menyebut satu persatu kalimah tasbih berserta penghayatan ini. Yang mana Allah yang bersifat Al-Azim, yang Maha Agung. Yang mana Allah itulah yang menciptakan kita, yang menjadikan alam ini. Ini dia, ya. Ini yang perlu kita masukkan. Dan kemudian keagungan, bila kita baca Subhana Rabbiyal Azim itu, apa yang perlu kita masukkan dalam hati kita? Keagungannya dalam penciptaan yang disebut dalam ayat-ayat yang mana kita baca itu, apa yang kita perlu masukkan ialah kita kena sedar Allah Ta'ala lah yang menciptakan air mani yang menjadi benih kejadian manusia. Adakah manusia yang menjadikan air mani atau Allah yang menjadikannya? Ini dia. Ya? Adakah manusia yang menumbuhkan benih tanaman yang ditanam atau Allah yang berkuasa mutlak menumbuhkannya? Adakah manusia yang menurunkan hujan atau Allah yang menurunkannya? Adakah manusia yang menumbuhkan pohon hijau yang menjadi bahan bakar atau Allah yang menjadikannya? Maka kalau semua jawapan kepada pertanyaan ialah Allah yang menciptakan semua itu dan semestinya lah itulah jawapannya, maka ucapkanlah tasbih kepada Tuhanmu yang maha berkuasa dan yang maha agung dalam penciptaan-penciptaan tersebut. Tidak ada kuasa lain yang dapat menciptakan benda-benda yang disebutkan. Kita amat bergantung kepada Allah yang maha kaya lagi maha perkasa. Kita tidak ada pilihan lain melainkan menjadi hamba yang bertasbih, mensuci dan mengkuduskan Allah dari segala kekurangan dan kecacatan. Sebaliknya, kitalah makhluk yang serba kekurangan dan penuh dengan kecacatan. Kita tidak ada pilihan kecuali menjadi hamba yang menundukkan badan dan kepala lalu mengucapkan tasbih terhadap Tuhan yang maha agung dan tidak dapat disaingi oleh semua makhluk. Jadi dalam ini, ketika itu, apa yang perlu dimasukkan? Oleh itu, kita dikuasai penuh oleh Allah di dunia dan di akhirat. Adalah tidak layak kita berlagak sombong atau meninggi diri terhadap Allah. Tindakan yang selayaknya yang kita lakukan ialah kita membongkokkan badan dan menundukkan kepala sehingga tulang belakang kita lurus. Ini keadaan rokok, ya. Ketika kita tunduk kepala, belakang kita lurus dengan kepala, lalu kita menyebut kalimah tasbih bagi mengagungkan Allah yang mempunyai kuasa yang mutlak atas segala-galanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu kita baca subhana itu. Itu penghayatan yang perlu kita masukkan dalam hati kita. Ini disunatkan kita membaca dengan kita menghayati makna bacaan. Okey, baik. Kemudian, ada lagi sembah. Sunat juga kita tambah dengan doa. Boleh tambah dengan doa. Tetapi kena faham, bila sebut sunat tambah dengan doa ni mesti ada ilmu juga. Bukan hanya sekadar kita baca tanpa ada ilmu yang memandu kita. Baik, apakah bacaan boleh kita tambah ketika kita rukuk dengan doa? Antaranya boleh kita baca dengan kalimah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Boleh baca, tambah doa itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Boleh tambah. Ya? Baik. Walau bagaimanapun, tengok perbahasan dalam kitab kita ni, ya. Baik. Apa yang disebut? Imam disebut makruh menambah lebih dari 3 kali tasbih sebagai meringankan makmum. Kalau solat berjamaah, kalau imam, ya, dia afdal dibaca, yang paling afdal, yang sempurna mengikut mazhab kita Imam Syafi'i ialah membaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dia boleh baca lebih, boleh baca 5 kali, 7 kali, 11 kali pun boleh, tak ada masalah.
Tetapi kalau solat berjamaah, kalau imam, kita imam, ya, imam kalau dia nak baca, kalau dia baca lebih dari 3 kali, maka kalau mengikut dalam kitab Mughni kita hukumnya makruh. Kalau imam baca lebih, ya. Kerana apa? Kerana kalau lebih 3 kali dia akan menyebabkan makmum di belakang, ya, akan mendatangkan sesuatu yang boleh menimbulkan hati yang tak tenang di dalam solat. Kerana bila imam tu baca rokok panjang, contohlah baca 7 kali, agak-agak makmum di belakang ni, apa dia akan cakap dalam hati dia? Apa benda lah imam baca ni, panjang sangat ni, dah tak tahan dah ni, dah menggeletar dah kaki, ya. Jadi imam pun kena maklum. Sebab tu bila solat, tengok imam dia tengok di belakang kan. Apa tujuan imam tengok makmum belakang? Sebab imam dia kena tahu makmum yang di belakang ni macam-macam orang. Ada yang sakit pinggang, ada yang duduk atas kursi, ada yang ni. Jadi dalam hal ini, maka disebut imam dia kena lihat makmumnya di belakang. Maka yang afdalnya imam membaca 3 kali. Tetapi kalau imam nak baca lebih, boleh ke tidak? Tengok apa jawapan, tengok kitab kita. Dia kata apa? Orang yang solat berseorangan, kalau kita solat berseorangan tak ada masalah. Bacalah panjang ketika rokok dan tambahlah doa. Ataupun kalau imam nak membaca doa ataupun panjang ketika rokok, ya, maka boleh. Boleh. Tetapi dengan syarat makmum itu kena maklum dan kena redha, dan imam itu kena beritahu kepada makmum terlebih awal supaya makmum itu maklum. Contohnya lah, imam bagi tahu, nanti ketika solat saya akan baca rokok ni panjang sikit. Contoh kan? Jadi maklum kepada makmum. Tiba-tiba ada 2-3 orang kat tangan minta maaf, mam, saya tak boleh ikut kalau panjang. Sebab saya tak tahan, bila saya rokok tu mata saya dah nak tercabut dah. Kalau lebih, maka waktu itu imam jangan baca panjang. Faham ya? Kerana imam kena meraihkan makmum. Dah masuk. Okey, dah bagi kita bagi azan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbana innaka la tuhi. Okey, baik. Okey. Okey, kita habiskan sikit mah. Baik ya, jadi boleh ditambah dengan doa, tetapi kalau saya sebut awal tadi ya, kalau solat berjamaah tadi imam kena maklumkan kepada makmum dan makmum maklum dan makmum redha, setuju, maka boleh ditambah. Malah ada juga disebut dalam hadis-hadis yang sahih, di antara doa yang Nabi baca ialah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, itu tambahan. Ataupun boleh juga dengan tambah dengan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa lika aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ya, maknanya ya Allah, kepada Engkau lah aku rukuk, pada Engkau lah aku beriman, pada Engkau aku menyerah diri. Husuklah kepada Engkau pendengaranku, husukkanlah pada penglihatanku, kepada otakku, tulangku, saraf-sarafku, tapak kakiku tidak berdiri kecuali dengan izin Engkau. Ini antara doa-doa yang boleh kita baca. Ya, jadi yang terbaiknya kalau kita sembahyang sunat, tambahlah doa, panjangkanlah rukuk tu. Ya, sujud kita. Inilah peluang kita untuk kita menambah ya, doa-doa yang terbaik kita baca, terutama ketika dalam solat. Ya, ini kalau kita solat berseorangan misalnya. Baik. Sebagai penutup ni semua, ada satu hadis Nabi SAW, dan hadis ini amat penting untuk kita sama-sama kena ambil maklum ya, kerana ini satu peringatan. Nabi memberi satu peringatan kepada kita, terutama dalam bab solat yang kita lakukan inilah. Apa Nabi kata? Saya baca mafhum pada hadis, panjang hadis ni ya. Dan hadis ini diriwayatkan daripada Imam Baihaqi daripada Ubadah ya, Asy-Syamit radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya ya, kemudian dia pun berdiri untuk bersolat, lalu disempurnakan rokoknya dengan sempurna yang dah kita yang dah kita pelajari dalam pengajian kita yang lalu, kemudian dia menyempurnakan sujudnya, serta ya, dia juga menyempurnakan semua bacaan-bacaan rokoknya, sujudnya. Dia menyempurnakan bacaan. Yang seperti kita sebut tadi kan, baca dengan tartil, pastikan tidak berubah huruf. Ya, maka kita membaca dengan menyempurnakan bacaan-bacaan. Apatah lagi yang rukun qauli. Ya, baik. Maka akan berkatalah solat itu. Solat kita ni, insya-Allah kejap lagi kita solat Isya. Akan bercakaplah solat itu, moga-moga Allah memeliharamu. Rupanya solat kita doakan untuk kita. Solat kita kata apa? Moga-moga, mudah-mudahan Allah memeliharamu. Ya.
sebagaimana engkau memeliharaku. Memeliharaku, ku tu siapa? Ku solat tadilah. Tapi kalau kita baca subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal azim bihamdih, macam mana solat yang kita buat nak doakan kita? Kalau baca pun sampai malaikat nak catat apa benda yang kamu baca ni? Apa benda yang kamu baca ni? Subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal a'la bihamdih. Apa benda? Baca dah tak betul, ya, dalam keadaan yang kelang kabut. Okey, baik. Jadi kalau kita baca dengan tenang, maka solat kata moga-moga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Kemudian solat itu naik menuju ke atas langit dalam keadaan bersinar dan bercahaya. Solat kita ni dia akan naik ke atas langit, amalan solat. Kita tak nampaklah amalan dia tu, ya, bersinar dan bercahaya. Lalu dibukakan baginya semua pintu-pintu langit hingga sampai ia solat kepada Allah Ta'ala. Lalu akan disyafaatkan bagi tuannya. Lalu Allah kata kepada solat, ya, lalu akan diberikan syafaat kepada siapa dia? Kepada tuannya. Siapa tuannya? Kita yang solat itulah. Itu yang akhirnya solat kita yang Allah kata apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang sempurna itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Solat yang kita lakukan dengan sempurna. Tetapi sebaliknya, ini satu peringatan yang amat penting untuk kita kena tahu. Kerana apa? Kerana ia melibatkan ibadah solat yang kita lakukan. Tetapi jika dia, yakni kitalah orang yang solat, tidak menjaga, yakni tidak menyempurnakan rokoknya dan sujudnya, dan tidak juga menjaga kesempurnaan bacaan-bacaan, rokoknya, sujudnya, tak jaga kesempurnaan bacaan, ya, melainkan solat itu akan berkata kepada tuannya, moga-moga Allah menyia-nyiakanmu seperti mana engkau menyia-nyiakanku. Maksudnya apa dia? Solat tu doa, moga-moga Allah tidak memelihara kamu seperti mana kamu tidak memelihara aku, kata solat. Kerana kamu solat dalam keadaan kamu tidak menjaga kesempurnaan. Kemudian solat itu naik menuju ke atas langit di dalam berkeadaan gelap gulita. Dalam keadaan gelap gulita. Dan kemudian apa yang berlaku? Maka solat itu tidak mampu untuk memberi syafaat kepada kita. Maka benarlah seperti mana yang Nabi kita Muhammad SAW beritahu kepada kita dalam hadis. Nabi kata apa? Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang solat tetapi solat itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia solat tak tinggal, tapi dia solat tapi mengumpat masih kuat, fitnah orang masih kuat, dengki pun masih kuat, ya. Maka ia hanya bertambah jauh daripada Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Jadi inilah peringatan untuk saya dan semua. Mudah-mudahan dengan apa yang dapat kita baca sedikit dari kitab kita ini, ya, supaya dapat kita muhasabah, terutama khususnya dalam bab solat yang kita lakukan. Jika sekiranya ada kekurangan, mudah-mudahan dengan ilmu ini dapat kita menjaga kesempurnaan, insya-Allah. Baik. Baiklah. Jadi sekarang itu insya-Allah yang dapat kita kongsi pada pengajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami bersyukur ya Allah pada malam ini dapat mempelajari ilmu yang amat besar manfaatnya pada kami ya Allah. Jika selama ini kami solat dalam keadaan kami jahil, kami tidak tahu membezakan yang mana rukun, yang mana sunat. Malah kami takut solat yang kami lakukan, hakikatnya solat itu tidak ada nilai di sisimu ya Allah. Kerana perbuatan kami dalam solat, dalam keadaan perbuatan yang kami lakukan, kami tidak menjaga kesempurnaan. Sama ada rukun-rukun fi'li, qauli dan juga bacaan-bacaan ketika mana kami solat. Jika ini berlaku dalam solat kami selama ini ya Allah, maka kami memohon keampunan daripadamu. Ampunkanlah ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Kerana kami tidak mahu menjadi golongan orang-orang yang rugi dan menyesal. Kerana kami tahu ya Allah, di hari akhirat nanti, antara amalan yang mula-mula ditanya di hadapanmu solat,
mana mungkin kami dapat menyelamatkan diri kami dapat menyelamatkan segala amal-amal ibadah kami yang lain jika solat kami tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Maka kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan dengan ilmu yang kami perolehi pada malam ini, kami dapat memperbaiki segala kekurangan-kekurangan, segala amalan dan perbuatan kami dalam solat. Mudah-mudahan bila solat kami menjadi solat yang sempurna, ia akan memberikan khabar gembira saat ketika nanti kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Terimalah solat kami, terimalah solat isteri, anak, ahli keluarga, ibu, ayah dan seluruh ahli qaryah dan seluruh umat Islam yang ada ya Allah. Terimalah segala doa dan amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.